Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, Majlis Convocation kali ke-64 UTM sedang berlangsung di Dewan Sultan Iskandar, Universiti Teknologi Malaysia. Majlis ini bermula dari 11 hingga 18 Disember 2021. Di belakang saya kelihatan ketibaan Duli Yang Maha Mulia Raja Zahid Sofia binti almarhum Sultan Idris Shah mengiringi baginda Cik Puan Halida binti Bustamam untuk memeriahkan lagi Majlis Convocation UTM kali ke-64 ini. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada UTM kerana memberi satu kehormatan kepada saya pada pagi ini. Ini adalah satu anugerah yang akan saya simpan dalam hati untuk selama-lamanya. Mengenai dengan apa nasihat kepada pelajar-pelajar, pada masa ini kita menghadapi banyak cabaran. Jadi pelajar-pelajar mestilah dapat mengatasi cabaran-cabaran itu dengan pertama sekali mesti teruskan belajar. Jangan anggap convocation ini sebagai tamatnya usaha membelajar. Kita mesti pegang kepada prinsip lifelong learning, iaitu belajar hingga ke akhir hayat atau belajar sepanjang hayat. Kerana ilmu ini berubah. Ilmu ini, new ideas akan timbul dari masa ke semasa. Jadi pelajar-pelajar kita mestilah mempunyai ilmu-ilmu ini supaya dapat bersaing dalam apa jua bidang yang diceburi. Sekarang ini seperti saya sebutkan tadi, perubahan berlaku dengan begitu cepat, begitu ketara. Jadi begitu juga dalam bidang teknologi. Teknologi berubah dengan penemuan-penemuan baru dan sebagainya. Jadi UTM, pelajar-pelajar UTM atau graduan UTM mesti mempelajari idea-idea baru ataupun teknologi-teknologi baru yang timbul. Kalau tidak, dia akan ketinggalan. Tidak mungkin dia dapat menjawat sesuatu jawatan yang mencabar, yang memerlukan idea-idea baru tanpa mengetahui apakah perubahan-perubahan dalam ilmu kejuruteraan dan sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah UTM kerana dapat mengadakan convocation ke-64 pada tahun ini. Untuk masa depan, saya rasa UTM perlu lebih maju dengan ranking yang lebih baik. Sekarang pun dah top 100 saya rasa. Untuk masa depan mungkin kita harapkan dia lebih baiklah. Okay. Dan untuk graduan UTM perlu melibatkan diri dengan industri. Jadi saya di consulting firm, biasanya kita menerima pelajar-pelajar untuk membuat latihan industri lah. Jadi kita harap lebih ramai pelajar melibatkan diri dengan industri kerana untuk memahirkan bidang kejuruteraan masing-masing. Itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih kerana saya dapat hadir pada pagi ini. Satu cara yang sungguh meriah pada saya dan menjadi ingatan semua hidup. Dan apa yang saya harapkan, UTM dengan kepimpinan yang ada yang sangat cemerlang dalam jangka masa yang singkat, saya rasa kita boleh mencapai 50 universiti terbaik di dunia. Dan kita harapkan dalam masa jangka yang pendek juga UTM akan menjadi 20 universiti kejuruteraan yang terbaik di dunia dan 10 yang terbaik di Asia. Itu harapan kita untuk UTM. Untuk para graduan, kita mengharapkan menjadi warga negara yang sangat beretika dan berintegriti dan banyak membantu kerajaan dalam kerja-kerja kesukarelaan. Kerana ini akan membela satu bangsa, negara yang sangat dihormati di peringkat antarabangsa.
sebab ini sekarang banyak dipertikaikan. Jadi kita harapkan graduan yang akan lahir pada masa sekarang dan akan datang melihat bahawa rasuah adalah satu perkara yang mesti dibenteras. Kita tingkatkan integriti dan kita tingkatkan bahawa kejujuran adalah merupakan satu perkara di dalam kehidupan untuk bangsa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke UTM ini tahun 80 dan keluar 2005. Saya melihat begitu drastik sekali perubahan-perubahan dan saya mengharapkan bahawa UTM adalah merupakan sebuah universiti yang unggul kalau nak dibandingkan dengan universiti-universiti lain. Kerana sejarah kita bermula daripada sekolah, ya, bermula daripada sekolah di Jalan Brickfield. Kemudian kita pergi ke Kuala Mair. Dari Kuala Mair kita pergi ke maktab teknikal, maktab teknik. Daripada maktab teknik kita bertukar pula kepada Institut Teknikal Kebangsaan, ITK. Kemudian barulah kita bergelar Universiti Teknologi Malaysia. Jadi hanya dua universiti saja yang hampir-hampir sama, iaitu UPM, Universiti Putera Malaysia. Jadi saya mengharapkan sebagai sebuah universiti yang unggul, maknanya kita harus menjaga bukan saja nama baik tapi keterampilan kita sebagai sebuah institusi yang kita kata boleh banggakan. Kepada graduan-graduan yang akan yang dilahirkan oleh UTM, saya benar-benar mengharapkan bahawa mereka haruslah juga sebagaimana saya kata tadi menunjukkan kecemerlangan, ya, supaya seimbang dengan nama masyhur UTM kita. Saya kalau tengok situ, saya menulis sebuah buku yang diarahkan oleh UTM, iaitu Meniti Pelangi, tentang sejarah UTM. Jadi cuba tengok apa yang hasrat yang saya tonjolkan dalam buku tu, ya. Tak banyak dia punya kata-kata, tak banyak, tapi gambar-gambar dia yang menunjuk daripada sekolah dan sebagainya. Jadi satu lagi yang kita nak ingatkan kepada pelajar-pelajar, graduan-graduan kita, kena menjaga kita kata spirit of UTM, iaitu kita merupakan sebuah universiti yang boleh kita katakan Islamik. Tengok daripada namanya je, dulu kita namakan untuk Tuhan dan manusia, ya, UTM. Sekarang universiti untuk kerana Tuhan, untuk manusia. Maknanya lebih kurang sama je, ya. Tapi macam kita hendakkan untuk Tuhan manusia tu UTM tu. Dan kita tengok je, saya ingat lagi sebab saya boleh katakan salah seorang orang yang pioneer di UTM. Kita lah universiti yang memulakan dengan salam masa Tan Sri Anuddin Wahid, ya. Jumpa kawan-kawan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila saya pergi ke universiti lain, saya buat Assalamualaikum, kawan-kawan ni tercengang. Dia orang masih lihat, hello, habis salam lagi. Kita lain, ya. Satu banyak yang patutnya pelajar-pelajar kita ni, malahan bukan saja untuk graduan, yang pelajar-pelajar juga, ya, dia kena tahu sejarah ni. Sebab UTM bukan satu universiti yang macam UKM ke, macam dia terus elok je. Kita berjuang dari segi pakaian. Kita pakai tradisional Melayu. Lelaki mesti pakai baju Melayu dan perempuan pakai baju Melayu dan bersongkok. Perempuan mesti pakai bertudung. Ditentang di Parlimen. Pelimpi siang yang paling kuat sekali. Tapi alhamdulillah saya dapat menolong Tan Sri Anuddin Wahid dengan
membawa gambar-gambar. Macam perempuan misalnya, saya tunjukkan bahawa Cina memakai tudung biasa sebab di Perak, terutama sekali Ipoh dan sebagainya, pelombong-pelombong perempuan Cina memakai tudung semasa bekerja. Dan tudung tu ada 3 tahap. Kalau dia anak dara, tudung ni lain fashion. Kalau dia isteri orang, lain fashion. Kalau janda, lain fashion. Jadi tak ada sebab mengatakan bahawa tudung itu Islam. Dia tak. Yang pula apa ni, Togok dia kata Islam. Saya juga beritahu kepada Tan Sri Joko jawab bahawa askar tentera Amerika pakai songkok. Nehru bukan Islam, pakai songkok. Kemudian saya dapat satu surat khabar, minta maaf lah di sini saya nak ceritakan, surat khabar pembungkus belacan, ya, yang tu saya terpaksa basuh, cuci-cuci, dan saya striker, saya eliminate bagi pada Tan Sri. Surat khabar itu menunjukkan sebuah universiti di Perancis, graduannya memakai songkok. Dia bukan Islam. Jadi kita alhamdulillah, ya, alhamdulillah orang Cina tak lagi apa nama ni, tak lagi apa ni, bising lah. Jadi ingat itu perjuangan, ya. Walaupun hari ini kita tak pakai, itu lain cerita lah, ya. Apa nak buat, saya pun kesal juga. Tapi itulah kita nak ingatkan kepada graduan, harus dia menjaga nama baik. Okey. Sekian. Saya berjaya dalam sampai peringkat ini sebenarnya. Saya gigih. Saya mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Juga saya mengajak semua kawan-kawan, kalau ada masa peluang, belajarlah kalau ada peluang. Kita capai. Tapi walau bagaimanapun kita merancang, walaupun saya planner, kita merancang, tapi Allah Ta'ala yang akan menentukan. Jadi saya bersyukur je lah. Saya bersyukur sangat kerana saya telah berjaya sehingga ke peringkat inilah. Untuk generasi akan datang, saya memberi cabaran lah supaya belajarlah untuk nak ilmu sehingga setinggi-tinggilah selagi boleh. Sebab saya dah umur macam ni pun masih boleh belajar. Sebenarnya belajar ni dia bergantung kepada niat kita. Kalau kita rasa tak mau belajar mana pun dia suruh pada kita belajar, kita tak akan belajar. Betul. Tapi bila saya ada kesempatan, saya jadi part-time lecturer di UTM, memang saya nampak kesempatan tu sangat terbuka lah pada saya. Jadi saya gunakanlah kesempatan itu menyampaikan hasrat saya untuk belajar sepanjang hayat tu. Ramai juga pelajar-pelajar yang belajar di peringkat PhD yang saya nampak, yang dalam negeri ke, yang luar negeri ke, ada yang separuh jalan je. Kerana mereka ini kebanyakan yang buat PhD dah bekerja. Jadi pada dia lebih mementingkan income dia, ataupun dia tak ada peluang untuk dapat duit lain kan, maknanya dia tak ada membiayai pelajaran. Jadi dia separuh jalan lah. Jadi saya nasihatkanlah, kalau misal nak buat PhD ni, buatlah terus, jangan alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan, supaya kita tak buang masa lah. Jangan buang masa sebenarnya. Ya, betul. Ada yang dah bekerja, ada makin dah bekerja, walaupun dia ambil PhD dia rasa susah sangat ke, kadang-kadang pergi luar negeri balik kosong. Betul. Jadi rugi kat dia. Dia pergi 2-3 tahun balik kosong. Banyak saya tengok macam tu. Jadi saya tak nak malu lah bila dah buat PhD. Kawan-kawan saya tahu, saudara mara tahu buat PhD. Dah sampai 5-6 tahun masih lagi cek mana PhD. Takkan kita nak bohong dia orang kan. Jadi bila ada peluang ni, kita gunakan. Saya bernasihat baiklah. Ketiga-tiga anak saya semua dah lepas. Saya banyak masa lah. Kalau saya tak ada duit pun anak saya dah boleh bantu saya. Dulu saya bantu dia belajar. Jadi hari ni kalau saya tak ada duit, dia bantu saya lah. Tapi saya jarang lah minta. Taklah minta. Cuma mereka tengok dia ada duit lebih, dia bagilah. Saya
mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada isteri saya, anak-anak, kawan-kawan saya, penyelia-penyelia saya, Profesor Ibrahim Munga, Profesor Madya Hisham Rasidi, kemudian Dr. Haliza yang jadi penyelia. Jadi saya berterima kasih kepada mereka kerana mereka lah, dengan ada mereka saya jadi semangat saya jadi kental, dan dengan itu saya boleh menghabiskan lah pelajaran ini kan. Kalau tanpa sokongan mereka pun saya rasa susah juga. Jadi saya enjoy bila masa belajar ni, saya enjoy kerana sambil belajar, sambil mengajar saya belajar, saya dapat pergi melawat banyak tempat. Terutama penyelia saya, Profesor Ibrahim, selalu bawa saya pergi Indonesia, pergi Jepun, pergi ke mana lagi. Bila kita buat conference di luar negeri, mereka bawa saya kan, jadi saya ada peluang lah untuk present paper saya di luar negeri. Kalau tak ada benda ni, kalau tak ada mereka bantu, saya rasa saya tak dapat lah peluang-peluang ni semua. Rahsia saya tu sebenarnya tak ada rahsia, sama je macam orang lain. Kita kena tak boleh putus asa sebab dalam perjalanan kita belajar ni memang ada bawah, ada di atas. Jadi waktu kita di bawah tu kita sabar, kita memang terus je buat je, sikit-sikit pun tak apa. Maksudnya kena sabar dan disiplin. Saya rasa macam tu lah apa yang saya boleh. Saya punya nasihat just mudah, hanya mudah sahaja. Yang pertama, yang paling kutsi ialah percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan, kalau Tuhan tidak memberi kita idea, Tuhan tidak memberi kita kesihatan, kita tidak akan dapat menjalani pengajian PhD dengan baik. Dan hormati penyelia, hormati para pensyarah, hormati kepada ibu bapa dan orang-orang sekeliling. Hablum minallah wa hablum minan nas. Pertamanya saya nak mengucapkan syukur pada Hadrat Ilahi kerana ini semua rezeki Tuhan. Kemudian saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu bapa, keluarga, suami, terutamanya anak-anak yang memahami perjalanan PhD ni tidak mudah. Mereka tidak pernah mengenal erti putus asa, membantu kami, support dari belakang, depan, financial dan segi emosi, mental semua. Dan tidak lupa juga kepada rakan-rakan kami, kerana rakan-rakan lah yang membantu kami waktu kami sukar, waktu kami sulit. Dan akhir sekali kepada penyelia kami, terima kasih kerana mempercayai kami. Terima kasih, jasa anda semua tidak dapat kami balas. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Allah, kepada Tuhan, kepada akak saya sendiri yang membantu dari sudut emosi, dari sudut mental. Sangat-sangat membantu. Apabila saya jatuh, kakak lah yang banyak membantu, menjadi tulang belakang saya. Kepada ibu bapa, kepada rakan-rakan, kepada penyelia-penyelia yang tidak putus asa mendidik kami, kepada guru-guru dari tabika sehinggalah ke universiti kan, sehingga ke PhD. Dengan doa kalian lah kami berada di sini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Saya rasa kalau tips untuk diri saya dan untuk mungkin semua orang, yang pertama, stay humble. Maksudnya walaupun kita dah belajar tinggi ke macam mana, ada masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang kita boleh belajar. So stay humble dan kita terus belajar. Dan yang kedua yang sangat penting, time management. Kalau masa dekat universiti memang kena manage time well lah. Sebab jangan pentingkan akademik saja, kena pentingkan untuk mengasahkan soft skill kita juga. Macam tadi kata tadi, stay humble sangat penting. So jangan sombong, itu yang paling penting sekali. And then kalau kata yang quotes yang I pegang sampai hari ni, keep your eyes on the star and your feet on the ground. That's very important. Memang sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur dapat anugerah ni. Tapi saya rasa anugerah ni sepatutnya diberikan kepada ibu bapa, kepada lecturer saya, termasuk staff UTM. Sebab sepanjang I belajar di UTM memang I banyak dapat guidance, banyak dapat bantuan dari segi kewangan maupun yang mentality support. Memang banyak sangat. Saya amat bersyukur kepada yang tu dan berterima kasih sangat-sangat.